Assalamualaikum warahmatullahi. Produk apa tak perlu ujian keselamatan dan sebagainya sebelum diedarkan kepada pengguna, tapi mereka klaim selamat? Tonton video ini dan cuba beri jawapannya. Di Australia, beberapa ahli politik mereka vokal bersuara. Mereka nak tahu apa sebenarnya berlaku. Dalam sesi perbincangan dan soal jawab yang diadakan baru-baru ini, mereka bertanyakan kepada pihak berautoriti dan pegawai-pegawai yang terlibat seperti Brandon Murphy. Beliau adalah setiausaha di Jabatan Kesihatan, pegawai daripada TGA dan beberapa lagi. Untuk itu, saya rujuk channel Senator Jared Rennick dengan video bertajuk Ujian Genotoxicity masih belum dibuat. Kenapa tidak? Terdapat penerangan diberikan oleh beliau pada ruangan description video tersebut, di mana kita akan lihat beberapa poin penting. Sebelum itu, apa maksud genotoxicity? Kita rujuk kepada Wikipedia ini. Genotoxicity ialah sifat ejen kimia yang merosakkan maklumat genetik dalam sel yang menyebabkan mutasi yang boleh menyebabkan kanser. Dalam dos suntikan yang diberikan kepada orang ramai ketika wabak, ada dimasukkan ejen kimia dengan tujuan tertentu. Perkara ini ada dijelaskan dalam video tersebut. Boleh tonton sendiri. Ejen kimia ini ada bahayanya, jadi perlu sangat berhati-hati. Oleh itu, ujian untuk tahu sejauh mana ianya toksik, iaitu berkemungkinan membahayakan kesihatan manusia, yang disebut oleh Senator Jared, sangat mustahak dibuat. Tapi, sampai kini, masih tiada tindakan oleh jabatan yang berkaitan. Dengarkan soalan yang ditanya. Which was going to increase its duration of lifespan. So surely all of those things, I mean, a normal vaccine, you attenuate the vaccine. You don't, put Superman cape on it and strengthen it by increasing its longevity. Senator, we have great confidence in our regulatory system. Sengaja saya potong tak habiskan jawapan beliau kerana hampir seminit beliau pusing merata. Beliau kata confident lah, beliau kata ada data, ada pakar lah dan apa lagi. Tapi tak jawab soalan sampai ke sudah. Ini ayat pertama Senator Jared sebut pada ruangan description. Pejabat teknologi jin tidak melihat keselamatan pesakit sebagai sebahagian daripada tugasnya di bawah Akta Teknologi Jin. Apa gunanya pejabat teknologi jin jika ia tidak melihat keselamatan pesakit? Seterusnya, pada ayat kedua disebut oleh Senator Jared. Tambahan pula, TGA iaitu badan yang memantau tidak tahu sama ada mereka telah buat pemeriksaan genotoxicity. Mereka macam hanya akan buat pemeriksaan jika diminta. Walaupun begitu, Setiausaha Jabatan Kesihatan Brandon Murphy mendakwa ia mempunyai keyakinan besar terhadap sistem kawal selianya. Fikir-fikirlah sendiri. Dengarkan lagi bagaimana Senator Jared sekolahkan pegawai kesihatan ini. Right, you yourself, Professor Kelly, said there was evidence of it stopping the transmission. I've got the report here from the FDA that said Pfizer said there was no evidence of ever stopping transmission. They never tested for it. That came out in the European Parliament 3 weeks ago. So I don't see how you can say you've got confidence when, you got it wrong on transmission, which is an easy benchmark to measure this stuff by. Punya confident walaupun jelas mereka masih tak buat ujian yang amat penting sebegini. Atas asas apa nak letak confident tu? Macam menteri dan pakar-pakar kita di KKM bunyinya. Sama level. Ini satu lagi ayat penjelasan oleh Senator Jared berdasarkan sesi perbincangan tersebut. Dia, iaitu merujuk kepada Brandon Murphy, kemudian mendakwa bahawa suntikan mengurangkan kemasukan ke hospital walaupun tidak mempunyai sebarang bukti untuk menyokong dakwaan tersebut. Tetapi menurutnya, ia adalah kebenaran. Baik, itu di Australia. Di Eropah dan di Amerika juga telah berbulan ada perbincangan terbuka seumpama ini. Justru kita di Malaysia macam mana? Kerajaan baru kena buktikan ada transparansi dan pulihkan keyakinan rakyat yang terhakis terhadap kewibawaan Kementerian Kesihatan, khususnya 3 tahun ini sejak 2020. Semua dah saksikan nasib KJ, Menteri Kesihatan yang kalah dalam PRU15 kerana gagal bela nasib rakyat. Ramai kena kesan sampingan, ada yang cacat, berlaku kematian tiba-tiba dan sebagainya. Yang hilang mata pencarian, tutup bisnes dan hilang modal kerana lockdown dan tak dapat buka semula bisnes. Saya fikir beliau logiknya boleh menang jika ramai berpuas hati dengan khidmat dan kerja-kerja beliau di KKM.
lebih setahun jadi menteri dan tiap-tiap hari keluar TV. Macam mana boleh kalah? Ini pengajaran kepada mereka yang lain juga yang bakal jadi menteri, termasuk Perdana Menteri sendiri. Sekadar itu perbincangan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi